Universiti Malaya menduduki tempat ke-59 dalam QS World University Ranking ataupun QSWR 2021, meningkat 11 tangga daripada kedudukan pada 2019. Universiti ini memperolehi skor keseluruhan 70.1, peningkatan 4.5% daripada tahun lepas, dan juga terus menunjukkan peningkatan yang ketara dalam kedudukannya di peringkat global selama beberapa tahun, daripada tangga 167 pada tahun 2014 ke kedudukannya pada hari ini, menjadikan antara 5% teratas daripada 1,002 institusi yang dinilai QS. Bersama di Skype langsung pada ketika ini iaitu Datuk Insinyur Abdul Rahim Hashim, Naib Chancellor Universiti Malaya. Assalamualaikum Datuk. Tahniah pertama sekali. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Mungkin pertama sekali kalau kita lihat angkanya dan juga kedudukan ini, Universiti Malaya melonjak dalam penerapan kedudukan QS secara konsisten sejak 2014 lagi. Mungkin ini soalan yang ramai ingin tahu, apa sebenarnya rahsia Terima kasih Saudara Najib. Sebenarnya dia bukan satu rahsia yang orang kata seperti rocket science lah. Pada kami yang penting ialah komitmen yang diberikan oleh staf kaki tangan Universiti Malaya ni dalam menjalani pelbagai cabaran yang diberi kepada mereka. Mereka telah menyerlah dan juga memberi komitmen yang sangat tinggi, apa yang diberikan kepada mereka. Itu adalah satu tunggak yang saya percaya memberi kita ke mana kita berada sekarang ni. Dan selain daripada itu, yang penting ialah perancangan jangka panjang, di mana kita ada satu plan transformasi yang bermula pada 2006 sampai hingga ke 2020, ya. Dan di samping itu kita ada satu plan strategik di mana daripada 2016 hingga 2020 yang memberi kita satu objektif di mana kita ingin menerobos ke tangga ke 100, ya, sebelum 2020, dan ke tangga yang ke-50 terbaik di dunia sebelum 2025. So ada perancangannya dan juga komitmen yang diberikan kepada daripada staf-staf Universiti Malaya. Antara elemen-elemen yang memberi kita kejayaan yang kita ada sekarang ini. Bermakna Datuk, mencapai sasaran itu sebelum tarikh ataupun tahun yang ditetapkan pun melalui plan transformasi tersebut. Tapi kalau kita melihat QS ini sebenarnya menggunakan 6 matrik sebagai pengukur penerapan untuk QSWR ni. Daripada 6, sebanyak 4, iaitu pertama sekali citation per fakulti, tempat ke-241, dan juga mereka juga melihat employer reputation, ada juga international faculty dan juga academy reputation yang mengalami peningkatan. Apakah peningkatan mungkin yang laksanakan di bawah mungkin plan transformasi tersebut untuk meningkatkan lagi matriks ini dalam mencapai penerapan mungkin lebih baik di masa hadapan? Jika kita lihat dari segi matriks yang diberi kepada kami ini, yang penting ialah matriks reputasi akademik dan juga reputasi industri, di mana kedua-duanya beratannya 50%. Jadi tumpuannya ialah pada kedua-dua matriks itulah. Dan bukan yang lain itu tidak penting, ya. Selamanya macam seperti citation itu memberi pemberatan lebih kurang 30%. Jadi yang tiga ni memberi kita pemberatan sehingga ke 80%. Jadi tumpuannya ialah di situ. Dan untuk strategi seterusnya ialah menentukan supaya penyelidikan yang dilakukan dari segi citasi itu supaya penyelidikan yang kita hasilkan ialah satu penyelidikan yang berimpak tinggi dan juga dikeluarkan di jurnal-jurnal yang berimpak tinggi juga, ya. Jadi ini adalah satu-satunya strategi yang kita lakukan supaya kita dapat memperoleh tangga yang lebih tinggi dari segi elemen-elemen matriks yang disebutkan tadi itu, ya. Terutamanya seperti reputasi akademik itu, kolaborasi antarabangsa adalah satu-satu elemen yang sangat penting lah untuk kami. Bukan saja untuk meneruskan kolaborasi tersebut, tapi menentukan supaya kolaborasi itu berhasil dengan adanya impak tinggi, ya.
Dato', ada juga reputasi employee dari segi matrix ini yang mana menduduki tangga ke-78 dunia. Mungkin apakah maksudnya untuk kita fahami? Adakah bermaksud bahawa graduan yang dilahirkan oleh ini laris di pasaran ataupun apakah maksud sebenarnya kalau boleh dijelaskan? Sebenarnya dia ada pelbagai maksud di situ dari segi reputasi industri ini. Satu ialah kolaborasi kami dengan industri-industri sebagai collaborator dan partner lah. Dan dari segi itu, jika kolaborasi itu meningkat, bermaknanya pelajar-pelajar kami pun menjalani latihan ataupun internship di industri tersebut. Dan dari segi itu, dia boleh melihatkan dari segi larisnya pelajar-pelajar kami ini di pasaran di industri tersebutlah. Jadi dia elemen matrix itu ada pelbagai implikasinya. Ya, mungkin pemberataannya hanya 10%, tapi kepentingan matrix tersebut tu tidak boleh dinafikan lah. So ini ada juga isu-isu berkenaan dengan bagaimana kita ingin meningkatkan lagi kolaborasi kami ini dengan industri-industri yang lain, di mana kita boleh mendapatkan dana-dana untuk penyelidikan dan juga mendapatkan supaya industri ini berada di kampus Universiti Malaya ni. Datuk, dahulu kalau saya masa belajar menyertai pertandingan debat ini, selalu saya melihat penanda aras universiti. Saya lihat adalah Universiti Malaya dalam arena debat itulah. Tapi Universiti Malaya juga sudah pasti ada universiti penanda aras yang diletakkan yang ingin setaraf setidaknya ataupun melebihi daripada kedudukan universiti tersebut. Apakah mungkin institusi yang dilihat oleh dan apa bentuk penanda aras dan juga apakah usahanya untuk capai kepada penanda aras tersebut? Penanda aras ni kalau kita tengok dari segi penarafan yang baru dikeluarkan baru-baru ini, dia didapati lebih kurang 25% daripada universiti-universiti yang terbaik 50 terbaik di dunia ni datangnya daripada Asia. Yang negara yang terdekat sekali yang kita selalu menanda aras ialah universiti di Singapura lah, yang kedua-duanya NUS dan NTU, di mana mereka ni sekarang berada di tangga 11 dan 13, ya. Dan juga universiti di Jepun dan juga universiti di China, negara China, dan juga di Hong Kong. So ini menjadi tanda aras bagi kami untuk meningkatkan prestasi kami ini ke tahap kalau boleh ke tahap yang mereka telah mencapainya, ya. Dan kolaborasi ini sangat mustahak, ya, dengan mereka-mereka ni di Asia ni. Bukan saja di negara-negara barat, tapi di universiti di Asia ni sangat penting pada kami untuk berkolaborasi dan partnership lah. Datuk, apa kualiti yang boleh kita pelajari daripada universiti di peringkat serantau ini yang mempunyai ranking yang mungkin tinggi di QS ini yang kita boleh ambil sebagai contoh kualiti mereka itu? Kalau kita tengok dari ciri-ciri mereka ni, sebenarnya mereka ni diberi komitmen oleh kerajaan mereka lah. Kalau kita tengok seperti NUS, kalau saya ambil contoh, mereka ni diberi dana yang agak tinggi, ya, dari segi penyelidikan. Kalau ambil contoh tahun lepas, mereka ni diberi dana lebih kurang 700 juta, ya, Sing dollar untuk menjalankan penyelidikan. So di sini dana yang patut diberikan kepada universiti-universiti awam, terutamanya di Malaysia ini sangat penting untuk kita mendaki lagi ke tangga-tangga yang lebih baik daripada apa yang ada sekarang ni lah. Itu satu dari ciri-cirinya lah. Ya, Datuk, ada terakhir sekali, kita juga melihat kepada, ini bukan perkara baru sudah dikatakan sebelum ini, kerjasama antara pihak swasta dan juga universiti awam dalam urusan kajian dan juga pembangunan sesuatu perkara. Adakah perkara ini perlu dilipat gandakan di masa hadapan dan bagaimanakah ini boleh menyumbang sebenarnya kepada kedudukan QS untuk Universiti Tempatan Malaysia? Pada pendapat kami, sekarang hasil penyelidikan yang kami lakukan adalah mesti ada berimpak tinggi lah, sama ada kepada komuniti ataupun ke masyarakat dan juga di industri-industri yang ada kepentingan dari segi-segi isu-isu penyelidikan tu. So dari segi itu mereka ni kami terpaksa juga mendekati mereka ni, ya, utamanya industri-industri yang mana sebelum ni kita tidak ada pendekatan
yang sebegitu rapat lah. Dan saya ingat sekarang ni kita perlu lagi mengadakan kolaborasi yang lebih rapat ya untuk kebaikan bersama ya, dan juga impak yang tinggi kepada masyarakat supaya penyelidikan yang kami lakukan itu ada hasilnya kepada komuniti yang sedia ada ni. Okey, Datuk, terima kasih bersama dengan kami. Kami seluruh warga kerja Sarawak dan saya percaya seluruh rakyat Malaysia juga mengucapkan tahniah dan juga sudah pasti merasa bangga dengan pencapaian Universiti Malaya di peringkat antarabangsa ini. Dalam tempoh yang sukar ketika ini ada sedikit sinar berita gembira itu yang dibawakan dan juga dicapai oleh UM. Terima kasih Datuk, tahniah sekali lagi. Itu tadi Datuk Insinyur Abdul Rahim Hashim, iaitu Naib Chancellor Universiti Malaya, membincangkan tentang kedudukan Universiti Malaya dalam ranking kedudukan universiti dunia QS yang dikeluarkan.